Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Sabtu kepada anda. Seperti biasa, setiap hujung minggu, Sarawani akan bersiaran jam 5 petang dengan rancangan Fokus Minggu Depan di mana kita akan memberikan sedikit preview tentang berita apa yang kita jangka akan mendapat perhatian sepanjang minggu depan. Dan kita tidak boleh lari daripada hakikat bahawa isu berkenaan dengan pembentangan RUU anti lompat parti dan juga pindaan perkara 10 Perlembagaan Persekutuan sudah tentu akan mendominasi berita sepanjang minggu depan. Bermulanya hari Isnin sesi Dewan Rakyat bermula. Kita agak menarik untuk kita lihat bagaimana perkara itu akan berkembang dalam minggu-minggu akan datang bermula dengan minggu depan. Dan sepanjang seminggu yang lepas ini, banyak perbincangan timbul berkenaan dengan mengapa sekali lagi ia ditangguhkan. Saya bermaksudkan pembentangan RUU anti lompat parti sekali lagi ditangguhkan. Ada yang berkata jika satu undang-undang yang digubal tidak konsisten dengan peruntukan perlembagaan persekutuan, ia boleh dicabar di mahkamah dan kemudian boleh terbatal. Itu kata Peguam Datuk Salihuddin Saidin yang menambah ia mungkin menjadi punca mengapa kerajaan membuat keputusan untuk tidak membentangkan rang undang-undang anti lompat parti pada Isnin ini, sebaliknya membentangkan pindaan perlembagaan berkaitan RUU tersebut. Artikel 10 perlembagaan ada menyatakan bahawa any citizen, mana-mana rakyat Malaysia ini boleh dibenarkan untuk mempunyai hak untuk berpersatuan ataupun memilih apa persatuan yang mereka nak masuki. Jadi apabila ada peruntukan yang memberikan kebebasan kepada pihak ataupun kepada rakyat ataupun kepada wakil-wakil rakyat untuk memilih mana-mana persatuan, bermakna andai kata ada satu undang-undang yang digubal oleh Parlimen yang menyekat seseorang itu untuk keluar daripada sesuatu parti dan masuk ke parti lain, ianya tidak dapat tidak bercanggah dengan peruntukan di bawah perlembagaan, iaitu khususnya di bawah perkara 10(1)C. Jadi disebabkan itulah saya rasa pendekatan yang diambil oleh pihak kerajaan adalah instead of introducing a new law ataupun rang undang-undang yang baru anti lompat parti ini, mereka telah mengambil pendekatan untuk pindah dulu akta ibu ataupun akta perlembagaan itu sendiri di bawah perkara 10(1)C, membenarkan supaya ada sekatan terhadap seseorang yang nak berpersatuan ataupun yang ingin masuk ke persatuan yang lain. Ada sekatan-sekatan tertentu. Okey, itu apa yang kita saksikan dibincangkan sepanjang beberapa hari, malah seminggu lepas. Tapi kita sudah berada di titik ini sekarang. Ini apa seterusnya yang boleh kita jangka berkenaan dengan satu RUU anti lompat parti dan juga RUU pindaan perlembagaan yang disebut oleh Datuk Salihuddin sebentar tadi. Saya disertai sekarang oleh saudara Mujibur Abdul Muiz di talian. Mujibur adalah penganalisis politik Universiti Teknologi Mara untuk kita lihat bukan sahaja daripada segi prosesnya bergerak ke hadapan tapi juga daripada segi implikasi dan permainan politik yang dikelilingi oleh kedua-dua RUU ini. Mujibur, kita tahu sekarang ini mungkin akan ambil sedikit masa lagi untuk kita lihat RUU anti lompat parti ini diluluskan. Terlebih dahulu kita kena luluskan dahulu pindaan perlembagaan perkara 10 secara spesifiknya di Dewan Rakyat, kemudian baru kita boleh bercakap berkenaan dengan luluskan RUU anti lompat parti. Dalam tempoh ini ada jangkaan bahawa RUU pindaan perlembagaan mahupun RUU anti lompat parti ini akan tempuh lebih banyak halangan dalam perjalanannya untuk diluluskan, khasnya daripada segi kerangka mungkin ada kepentingan politik yang akan masuk campur lagi, atau kita jangkakan semuanya hanyalah technicality, proses dan akan lancar sahaja sehingga selesai. Baik, terima kasih Dias. Saya rasa mungkin dalam keadaan sekarang undang-undang akta anti lompat parti ini sangat mendesak kerana apa yang kita saksikan tumbangnya kerajaan di Sabah contohnya kan, bagaimana juga langkah Sheraton itu sendiri yang telah seolah-olah mengkhianat mandat rakyat yang memberikan kepada PH, dan lompat parti ini menjadi serius kerana yang kita tengok parti-parti yang melompat condemn perkara ini, tetapi yang menerima katak melompat itu tiada masalah pula. Jadi saya rasa permasalahannya daripada ini ia sangat mendesak. Namun begitu, dari sudut technicalities, perlembagaan dan sebagainya, kita rasa yang diperlukan sekarang ini adalah political will yang kukuh daripada parti-parti politik masing-masing. Kerana jelas kalau tidak ada perkara itu, dan dua kali dah kita saksikan perkara akta ini ditangguhkan, maka saya rasa kita mungkin akan menyaksikan di sebalik semua ini adalah ahli politik sendiri rasanya tidak willing untuk menerima
ataupun mengemukakan akta ini bagi membolehkan ianya diluluskan, kerana Isnin ini kita akan melihat sekali lagi apakah alasan-alasan tertentu mungkin akan digunakan bagi untuk tidak meneruskan itu, dan akhirnya dia akan dijadikan polemik yang lebih besar untuk menekan Perdana Menteri dan seterusnya membawa kepada pembubaran parlimen dan PRU 15 yang akan diawalkan. Jadi saya rasa persoalan pokok pada permasalahan ini adalah sejauh mana ahli politik itu sendiri benar-benar ada satu willing yang mau melihat akta lompat parti ini diusulkan dan diluluskan bagi membolehkan tidak lagi berlaku permasalahan ini di masa hadapan. Kerana semua ini saya rasa tidak melibatkan hal-hal yang teknikalitis perlembagaan dan sebagainya. Ia boleh dibetulkan dari masa ke masa sebagaimana proses undang-undang yang lain. Ya, itu antara poin yang sering diperbincangkan, iaitu katanya RUU ini boleh melemahkan kuasa Perdana Menteri, tapi ada juga ahli akademik dan pakar yang mengatakan ia sebenarnya boleh menguatkan lagi kuasa Perdana Menteri kerana kita halang ahli-ahli parlimen untuk lompat parti dan mereka yang memberikan sokongan akan kekal memberikan sokongan, tidak ada lagi ketidakstabilan dan sebagainya. Tapi Mujibu menjangka ia lebih kepada akan melemahkan kuasa Perdana Menteri dan menjadi satu senjata untuk memaksa parlimen dibubarkan lebih awal daripada yang sepatutnya. Ya, saya rasa begini Lumai. Saya rasa yang saya maksudkan tadi adalah bagaimana titik daripada penangguhan ataupun ada lagi alasan-alasan lain untuk tidak melakukan pembentangan akta ini di parlimen pada Isnin ini akan memaksa ataupun menekan, kerana yang kita saksikan polemik itu digunakan yang mengatakan pembangkang tidak menghormati MOU selepas apa yang berlaku dalam RUU bagi SOSMA contohnya kan. Jadi saya risau ini berlaku kerana kalau kita lihat akta yang berkaitan dengan empat parti ini, Datuk Seri Azalina daripada Barisan Nasional sendiri sering bertegas untuk melakukan recall, ya, begitu juga dengan akta lompat parti dan sebagainya. Jadi saya rasa dalam hal ini yang diperlukan adalah bagaimana ahli politik itu mempunyai political will yang jitu untuk memastikan hal ini tidak berlaku. Ya, betul ada jangkaan mengatakan bahawa dia mungkin mengakis kuasa Perdana Menteri, tapi saya rasa ini sesuatu yang tidak substansial bagi saya untuk dipikirkan, kerana Perdana Menteri itu barangkali tidak akan lemah kalau akta lompat parti ini boleh diusulkan, kerana mungkin di masa hadapan mana-mana parti politik barangkali akan memiliki ketenangan bahawa mereka tidak akan tergugat dengan lompat parti, kerana yang paling penting adalah akta ini mampu untuk membunuh apa jua motivasi orang politik untuk melompat, kerana yang kita tengok, kita dipertontonkan alasan mereka untuk melompat itu kadang-kadang tidak masuk akal dan dia pula menyusahkan rakyat di kemudian hari dengan adanya pilihan raya semula dan sebagainya. Jadi saya rasa kalaulah orang politik ni benar-benar ikhlas, ya, dan di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, saya rasa segerakanlah, janganlah bertangguh lagi, tak perlulah berdolak dalik lagi. Okey. Satu perkara yang kita jangka mungkin akan jadi sedikit sticky dalam mungkin pembentangan atau perbahasan nanti adalah definisi lompat parti. Kita dah bincang banyak kali definisi lompat parti ini. Ada beberapa pihak yang ada pengertian yang sedikit berbeza, pendapat yang sedikit berbeza. Ada juga sebelum ini ahli politik dah menyuarakan pendapat bahawa jika dia menyertai satu parti ini kerana menyokong ideologi parti itu dan kemudian parti itu yang membelakangkan ideologinya dan dia keluar parti, adakah dia salah dan dikira lompat parti atau adakah parti itu salah kerana membelakangkan ideologi parti. Ini semua satu perkara yang agak subjektif. Di mana pendirian saudara Mujibu? Bagaimana kita boleh mendefinisikan lompat parti itu dengan tepat dan juga dengan adil untuk kita elakkan sebarang loophole atau elakkan sebarang salah guna kuasa ataupun ambil kesempatan oleh ahli parlimen selepas ini? Ya, betul. Saya bersetuju bahawa salah satu juga yang memungkinkan akta lompat parti ini ditangguhkan kerana perkara-perkara yang berkaitan dengan pendefinisian, ya, bagaimana kalau mereka itu bertanding pada tiket bebas dan kemudiannya menyertai parti politik lain, ya, ataupun kalau mereka itu bergerak secara en bloc dan sebagainya, kan. Tapi yang saya lihat barangkali semua orang bersetuju bahawa yang disimpulkan sebagai lompat parti ini adalah kalau mereka itu bertanding di atas mana-mana logo parti dan menang. Kemudian mereka mewakili kawasan itu dan kalau mereka melompat atau sebaliknya maka mereka itu akan kehilangan ataupun kalau kita kata recall ni akan ada election semula bagi memecat
adun itu saya rasa yang dipahami. Kalau mereka itu barangkali tidak menjadi wakil rakyat, menjadi ahli politik biasa ataupun kalah dalam pilihan raya dan mau menukar kem itu barangkali tiada masalah, kerana lompat parti yang sebegini saya rasa masih lagi sesuai dan juga itu berkaitan dengan hak dan prinsip mereka sebagai ahli politik. Bagaimana dengan ahli parlimen yang mungkin menang kerusi itu atas tiket bebas, kemudian menyertai salah satu parti politik selepas itu? Ya, itulah yang saya katakan tadi, ya. Loophole ini masih lagi tidak diperincikan. Ya, kerana mereka bertanding pada tiket bebas dan saya rasa kalau tiket bebas barangkali boleh menggunakan akta yang satu lagi, iaitu recall election. Itu yang saya lihat, kerana dalam pembentangan akta ini ada dua perspektif. Satu, orang akta lompat parti yang berkaitan dengan mereka yang begitu, dan ada juga yang berkaitan dengan recall yang mungkin tidak melibatkan yang mereka yang tidak berparti, ya, kerana pada dalam konteks sekarang ada mereka-mereka yang bertanding, contohnya di Sabah kita ambil, ya, ada yang bertanding pada tiket bebas, ya, kerana tidak dicalonkan oleh parti itu, kemudian apabila mereka menang, mereka menyertai parti kerajaan, tetapi masih lagi dalam konteks mereka ini tidak menyertai apa-apa parti, sekadar daripada tiket bebas tapi menyokong kerajaan. Barangkali itu mungkin tidak ada masalah. Tetapi itulah bagi saya secara umum mungkin kita melihat permasalahan lompat parti ini kalau mereka itu daripada parti A melompat ke parti B dan akhirnya menjejaskan sokongan kerajaan dan sebagainya, itu yang mungkin menjadi permasalahan. Kerana persoalan lompat parti ini dia berkait rapat dengan menyusahkan rakyat di belakang hari. Jadi perkara-perkara ini yang kita mahu lihat, dan juga barangkali dia menjadi persoalan mandat. Apabila yang menyokong itu adalah mungkin parti itu bukan pada ahli parlimen itu juga persoalannya. Tetapi apapun bottom line-nya, ya, Lukman, ya, kita mahu menyaksikan akta ini diluluskan kerana ini berkait rapat dengan pembaharuan reformasi dalam sistem politik dan demokrasi kita. Kerana negara-negara yang maju pun sudah ada akta ini bagi memastikan perjalanan demokrasi dan juga politik negara itu tidak digugat. Ya, Mujibu, akhir sekali secara ringkasnya berkenaan dengan itu, ramai yang mahu akta ini, RUU ini diluluskan kerana mereka ingin mengembalikan keyakinan rakyat terhadap demokrasi. Kerana rakyat tidak mahu lagi mereka pilih satu kerajaan, kemudian beberapa bulan kemudian kerajaan itu boleh ditukar pula tanpa mereka ada sebarang say, ada sebarang kawalan. Jadi mereka sudah hilang keyakinan dengan demokrasi setakat ini. Dengan kelulusan akta anti lompat parti ini, adakah cukup untuk mengembalikan keyakinan rakyat kepada demokrasi dan sistem politik dan juga pilihan raya, atau adakah perjalanan masih jauh untuk kita kembalikan keyakinan rakyat secara keseluruhan? Ya, saya rasa dalam keadaan semasa memang kita berhadapan dengan krisis kepercayaan terhadap orang politik dan juga kebobrokan orang ramai terhadap politik semasa. Jadi saya rasa benar, saya bersetuju, mungkin ini tidak merubah banyak perubahan yang berlaku dalam sentimen dan juga persepsi politik. Tetapi sekurang-kurangnya kita boleh bermula dengan akta ini dan menjadikan ini sebagai satu titik kepada banyak lagi perubahan yang ada berlaku, dan sekurang-kurangnya orang politik boleh menjadikan ini sebagai satu percontohan kepada rakyat bahawa mereka benar-benar embrace kepada apa yang mereka katakan. Transformasi politik lah, pembaharuan lah, mereka itu terbuka kepada dan juga cakna kepada politik yang baru lah. Ini saya rasa sudah dicakap pada tahun 2018, tetapi rakyat tidak merasanya sampai sekarang. Jadi saya rasa kalau mereka benar-benar ikhlas, benar ini tidak akan merubah banyak politik, ya, kerana perjalanan masih jauh seperti mana yang Luqman katakan, tetapi sekurang-kurangnya kita boleh bermula daripada ini. Dan mungkin dengan ada akta ini, kita ada keyakinan bahawa mungkin tidak akan berlaku akta lompat parti, dan mood rakyat itu untuk menuju PRU 15 yang barangkali around the corner, yang mungkin tidak lama lagi, kembali untuk berpartisipasi dan sekurang-kurangnya mungkin mengembalikan mood dan sentimen mereka untuk mengundi, kerana mereka percaya bahawa kali ini tidak akan berlaku lagi lompat parti dan mereka yang dipilih itu akan kekal dan mandat itu akan diteruskan sehingga ianya berakhir. Baik, Mujibu Abdul Muiz, terima kasih. Mujibu, penganalisis politik Universiti Teknologi MARA, UiTM. Fokus minggu depan berhenti seketika. Kita kembali selepas ini.